Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada berita gembira untuk semua. Pasti terkejut. Najib Razak yang sudah dipenjara 12 tahun penjara, 210 juta ringgit Malaysia denda, disahkan bakal boleh bicara semula atau boleh batal muktamad. Di dalam kes SRC International Sdn Bhd 42 juta ringgit. Najib Razak dipenjara 12 tahun penjara dan 210 juta ringgit Malaysia denda. Boleh bicara semula atau batal. Kemungkinan itu ada. Diterbitkan di utusan.com.my bertarikh 7 Jun 2022 dengan tajuk Kes SRC, bicara semula atau batal. Perbicaraan kes penyelewengan dana sebanyak 42 juta ringgit Malaysia milik syarikat SRC International Sdn Bhd berpotensi untuk dibicarakan semula atau dibatalkan secara muktamad. Kemungkinan itu boleh berlaku sekiranya Mahkamah Persekutuan menerima permohonan yang difailkan oleh bekas Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak pada hari ini bagi memasukkan bukti baru bagi membatalkan perbicaraan penyelewengan dana milik syarikat itu. Permohonan tersebut difailkan atas dakwaan berikutan wujud konflik kepentingan yang membabitkan bekas Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang mendengar dan memutuskan perbicaraan kes itu. Hakim Muhammad Nazlan kini adalah Hakim Mahkamah Rayuan. Peguam bela Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah berkata, bukti baru yang ingin dikemukakan adalah fakta yang menunjukkan iaitu pada tahun 2006, Muhammad Nazlan adalah peguam dan setiausaha syarikat Maybank yang bertanggungjawab terhadap pengurusan dan pentadbiran semua jabatan undang-undang. Bukti baru yang ingin dimasukkan ialah Muhammad Nazlan terlibat atau mempunyai pengetahuan mengenai peranan Maybank dalam menasihati sewaktu pembentukan SRC International ketika memegang jawatan tersebut di institusi perbankan itu. Muhammad Nazlan dengan sengaja gagal mendedahkan peranan atau penglibatannya atau pengetahuannya tentang peranan pelaburan Maybank melalui Bina Fikir Sdn Bhd dalam penubuhan SRC katanya. Muhammad Nazlan juga seorang peguam dan setiausaha syarikat Maybank juga merupakan Ketua Perkhidmatan Korporat dan Perundangan. Dengan kedudukan ini, beliau pasti mempunyai pengetahuan secara tidak langsung tentang kemudahan pinjaman sebanyak 140 juta yang telah diberikan oleh Maybank kepada PPD atau Putra Perdana Development. Katanya kepada pemberita selepas satu sidang media di pekarangan Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur pada hari ini. Dalam perbicaraan kes SRC International sebelum ini, wang sebanyak 140 juta yang diselewengkan telah dilencongkan ke dalam akaun PPD sebelum dipindahkan ke akaun peribadi Najib Razak. Berdasarkan penglibatan dan pengetahuan Hakim Muhammad Nazlan ketika bertugas di Maybank, Hakim terbabit sebenarnya berpotensi menjadi saksi dalam kes-kes yang dihadapi oleh Najib. Katanya Hakim Muhammad Nazlan telah gagal mengabaikan atau tidak membuat pengisytiharan berhubung penglibatan, pengetahuan atau minat kepada pihak terlibat dalam kes ini. Walaupun beliau mempunyai pengetahuan tentang penglibatannya dalam urusan pinjaman 1MDB, selain maklum kepada bahawa Najib sedang didakwa dan dibicarakan di mahkamah berbeza, yang mana beliau boleh menjadi saksi. Beliau juga sedar bahawa SRC pada satu masa dahulu dimiliki sepenuhnya oleh 1MDB dan kemudian dimiliki secara langsung oleh MOF Incorporated seperti kes 1MDB. Oleh itu SRC dan 1MDB ialah syarikat bersekutu yang mempunyai pemegang saham yang sama katanya.
Dapatan Nazlan bahawa Najib mengawal sepenuh SRC International bagi memenuhi kepentingan peribadi diri sendiri adalah tidak masuk akal dan tidak berasas, katanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, satu saja yang saya heran dan memerlukan penjelasan. Tolong jelaskan, siapa yang boleh jelaskan, sebab saya perlu tahu. Sebab saya akan tak tahu. Jadi kalau tak tahu, bagus bertanya. Jadi saya mau bertanya sebab saya tak tahu. Kalau Syafiee Abdullah dan pasukan pembelaan Najib Razak serta Najib Razak sudah tahu perkara ini, kenapa awal-awal lagi tak keluarkan perkara ini? Di Mahkamah Tinggi dah boleh keluarkan perkara ini. Di Mahkamah Tinggi dah sudah boleh pun keluarkan perkara ini, supaya Hakim Nazlan boleh di-reject awal-awal. Yang saya nak tahu, kenapa hanya selepas masuk rayuan akhir, di Mahkamah Persekutuan, sampai sudah lawyer daripada Mahkamah UK sudah keluar, baru tiba-tiba dikeluarkan perkara ini. Bukankah ini membazir masa, membazir tenaga, sumber daya manusia? Bukankah ini membazir? Banyak betul dibazirkan dengan perkara ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, betul-betul menghairankan. Kenapa di Mahkamah Tinggi benda ni tak keluar pun, tak ada pun, sehingga Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali telah berjaya menjatuhkan hukuman 210 juta denda dan 12 tahun penjara kepada Najib Razak. Kemudian di Mahkamah Rayuan, 3 hakim Mahkamah Rayuan turut sependapat dengan Hakim Nazlan bahawa beliau bersalah dan memalukan negara. Kalah Najib Razak. Tapi sekarang dalam proses untuk kerayuan terakhir di Mahkamah Persekutuan, tiba-tiba saja barulah dikeluarkan perkara ini dengan serius. Mungkin juga di Mahkamah Tinggi sudah dikeluarkan. Mungkin saya tak tahu saja. Kalau kamu tahu, tolong beritahulah. Mungkin juga di Mahkamah Tinggi sebenarnya sudah dikeluarkan. Apa ceritanya saya pun tak tahu. Tapi mungkin tak sesuai. Tapi akhirnya mungkin di Mahkamah Persekutuan baru sesuai. Apapun, itulah beritanya. Memang berpotensi untuk keputusan bicara Najib Razak boleh dibicara semula atau batal terus. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.